pada minggu yang lepas. Okey. Okey, sebelum kita sila beri perhatian kepada tayangan slide seterusnya. Okey, sila perhatikan ciri-ciri sempurna dan kamu teka apakah negeri tersebut. Kamu ikut kepada ciri-cirinya. Okay. Negeri ini digelar sebagai negeri di bawah Bayu Sabah. Belum lagi habiskan dulu. Lepas tu, okay, terletak di bahagian utara Kepulauan Borneo. Okay, seterusnya merupakan negeri kedua terbesar selepas Sarawak. Okay, terdiri daripada 6 bahagian pentadbiran dan yang terakhir adalah penduduk terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. So, apakah negeri tersebut? Sabah. Maknanya negeri itu adalah negeri Sabah. Okey, mengapakah negeri Sabah digelar sebagai negeri di bawah Bayu? Sebenarnya adalah sebab kedudukannya yang terletak di bahagian luar dan selatan kawasan ribut. So, ini adalah kedudukan Sabah di Malaysia. Okey, seterusnya adalah bendera Sabah. Bendera Sabah dan juga lambang negeri Sabah. Seterusnya hari ini kita melancong ke Sabah. Nah. So, ini adalah tempat pelancongan yang terletak di Sabah. Ada Kota Kinabalu, Tanjung Aru, okey lagi Pulau Sipadan. Okey, so sebelum kita pergi ke Sabah, okey, fikirkan apakah maklumat kita perlukan sebelum kita merancang pelancongan. Okey, betul lagi? Pengangkutan hotel, pengangkutan lagi, tempat makanan, tempat tinggal dan sebagainya, betul tak? So, adakah kamu rasa bahawa adab bersama sebuah negeri itu penting sebelum kita pergi? Mengapa? Dapat menghormati. Supaya kita menghormati dan kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar peraturan. Okey, so tajuk kita hari ini apa? Dapat teka tak? Okey, so tajuk kita adalah adab bersama di negeri Sabah. Okey, seterusnya, adab bersama negeri Sabah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian masyarakat Sabah. Lepas tu tujuannya adalah memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup. Okey, lepas tu sesiapa yang melanggar undang-undang adab tersebut, mereka dipercayai akan ditimpa malapetaka seperti wabak penyakit kerosakan tanaman dan sebagainya. So, adab bersama ini terbahagi kepada adab pertanian, perkahwinan dan kematian. Okey, so kita sambung. Okey, adab pertanian. Okey, ada antara satu upacara yang penting adalah monongit. Itu adalah upacara memuja semangat padi semasa mereka menanam dan menuai padi. Okey, selepas tu mereka akan mengadakan satu perayaan yang penting, iaitu pesta menuai. Dalam pesta ini, tarian Sumazau akan dipersembahkan sebagai hiburan. Okey, cikgu tunjukkan tarian Sumazau. Penari akan memakai baju hitam yang bersulangkan benang emas. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab perkahwinan. Okey, di sini cikgu buat perbezaan antara dua. Okey, kaum Kadazan dengan kaum Murut. Kaum Kadazan adalah antara penduduk yang paling ramai yang tinggal di negeri Sabah. Okey, so bagi kaum Kadazan, umur perkahwinan mereka adalah dalam umur 16 ataupun umur 21. Ada di antara perkahwinan mereka adalah perjanjian ibu bapa mereka sewaktu mereka kecil lagi. Lepas itu, majlis perkahwinan kaum Kadazan itu mengambil masa 3 hari. Perkara yang penting adalah upacara menukar gumpalan nasi. Maksudnya, pasang pengantin itu, mereka dikehendaki menggenggam nasi. Lepas tu mereka akan menggenggamnya sebesar sebiji telur ayam dan mereka bertukar antara satu sama lain dan makan. Itu adalah upacara yang penting. Lepas itu, setelah upacara itu, makanan minuman akan dihidangkan, gong akan dibunyikan dan pertunjukan tarian Sumazau. Lepas itu adalah kaum Murut. Okey, kaum Murut mereka berkahwin dalam umur yang lebih muda. Okey, untuk anak lelaki 15 sampai 18 tahun. Okey, untuk anak perempuan 13 tahun. Okey, kaum Murut ini adalah di kalangan mereka perkahwinan pasangan mereka adalah dipilih oleh ibu bapa mereka. Lepas itu, upacara perkahwinan ini dilangsungkan secara 5 hari. Dalam 3 hari yang pertama diadakan di rumah pengantin perempuan. Lepas itu hari yang seterusnya di rumah pengantin lelaki. Terdapat pantang larang semasa upacara perkahwinan. Okey, antara pantang larangnya adalah seperti sewaktu keberangkatan pengantin perempuan daripada rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki, sekiranya cuaca mendung, mereka perlu menangguhkan perkahwinan tersebut. Tahu tak mengapa? Sebab
mereka percaya bahawa sekiranya mereka melangsungkan upacara itu, pengantin akan mudah dihinggapi penyakit. Lepas tu ada satu lagi adalah sekiranya berlakunya kematian secara tiba-tiba di kampung tersebut, mereka juga perlu menangguhkan. Sebab mereka percaya bahawa salah seorang daripada pengantin itu akan meninggal dunia. Okey, lepas itu setelah genap seminggu di rumah suami, so si isteri akan kembali ke rumah ibu bapanya untuk mengambil barang-barang yang belum dibawa. Okey, seterusnya dan terakhir sekali adalah adat kematian. Okey, cikgu buat perbandingan antara kaum Kadazan dengan kaum Murus. Okey, untuk kaum Kadazan ini dia terbahagi kepada 3 lagi adat. Adat memberitahu, berjaga-jaga dan menginupus. Okey, untuk adat memberitahu ini dia di mana semua penduduk kampung tersebut akan diberitahu tentang kematian tersebut. Okey, disebabkan kerjasama antara penduduk kampung itu penting sebab mereka ingin mengurangkan kesedihan yang dialami oleh keluarga si mati. Okey, lepas tu sesiapa yang telah diberitahu bahawa kematian tersebut tidak dibenarkan melakukan perlu diberhentikan daripada menjalankan aktiviti seperti